yang memegang kita punya batang zakar tu, yang kita boleh naik-naikkan dia tu. Okay. Cuba try kemut situ. Naik kan? Ada gerak. Kalau tergerak itulah yang kita nak masukkan. Oh. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Muhammad Anwar bin Zakaria. Of course, kita punya podcast lagi untuk part 2. Masih lagi membincangkan isu tentang adik cepat Ancut. muntah. Tanpa diduga adik tu muntah awal. Okay? Korang janganlah marah I cerita pasal benda ni, sebab I tahulah benda-benda ni macam susah sangat orang nak discuss. So kat sini lah kita discuss. Kalau kat TV kita kena ni, kita kena censored, kita kena tapis lah. Kat sini kita nak tapi moga-moga korang boleh dapat manfaat lah. Okay, so kembali lagi kita nak sambung cerita tentang isu adik pancut awal ni. So I nak tanya, kan tadi ada kata macam apa, cubit adik tu kan, untuk train dia supaya kita tahu jangan muntah dulu, jangan pancut dulu kan. Okay. Tapi ada tak idea? I rasa macam benda tu you rasa praktikal ke? Cuba pejam mata bayangkan. I rasa macam tak berapa praktikal lah. I tak tahu lah. Kena motivated lah. Dia memang betul-betul kena motivated nak buat lah tu. Ada je senaman-senaman lain macam ni, senaman Kegel exercise boleh buat yang Kegel boleh. Bukan untuk perempuan je ke? Laki Tak, pun ada laki masalah ada. ke? Okay, bila kau tonton biasa I dengar Kegel dia untuk macam perempuan. kemut tu Betul. So ada je lelaki yang tak reti nak kemut tanpa pancut tu. So yang tu dia kena ada teknik-teknik yang betul untuk kawal pancutan sila dia. ke depan. Atas meja kot buat kan. Okay, dia bukan ada, dia buat sendiri kat rumah lah maksudnya. Macam mana cara dia? Allah. Tak lah, you bagi tahu je macam mana. Biasanya kita punya kemut tu dekat kita punya pelvis floor muscle kat bawah tu kan. Otot pinggul. Telur dan lubang dubur. Kat situ ada otot. Banyak lah, bukan satu. Kat situ ada otot-otot yang you kena practice untuk kemut. Ada yang kalau tengok Google pun banyak lah. Ada image-image yang kena naikkan pinggul kita, kemut, tahan dan turun. Ada yang kena kemut bola. Benda macam tu lah. Itu menguatkan you punya pelvis punya muscle dan boleh tahan untuk kemutan lah. Kegel exercise ni banyak variasi dia lah. Tapi tak semestinya you kena buat satu saja. So boleh je Google tengok buat Kegel exercise untuk lelaki macam mana. Boleh ikut mana satu tapi yang dia tak nak Google, nak tanya you. Okay. Kena tunjuk masalahnya. Masalahnya kena tunjuk lah. Tak, sekarang ni apa kaitan kita kemut tu dengan boleh menyebabkan kita tu sebab kalau perempuan I faham I boleh faham. Tapi kalau lelaki tak dapat nak faham. Punya kau kena faham lelaki. Kalau perempuan I tak boleh nak comprehend. Okay, kalau perempuan buat Kegel untuk tujuan apa? Kau faham kan? Nanti topik lain. Tak. Dia ada kaitan dia. Perempuan buat wanita buat exercise Kegel ni sebab dia ada masalah terkucil. Betul? Yelah. So untuk lelaki, kalau lelaki tu ada masalah terkucil pun dia menolong. Kalau dia ada masalah pancut awal pun dia menolong juga. Sebab dia kuatkan otot-otot dekat pinggul. So dia akan tolong dari dua-dua sebab ni lah. Dia yang the muscle yang squeeze kan dia. So cuba kau try kemut sekarang. Sekarang ni kan yang boleh cuba try dulu. Tak payahlah suruh kemut sekarang. Nak kau akan rasa sensasi tu. Dia bukan kemut just kemut lepas tak dia tau. Dia kena tahan kemut sampai dia rasa macam tak selesa. Cuba kemut tahan 20 saat. Tahan tak? Janganlah sekarang kau ni dah suruh buat belum. Tak. Okay, kalau macam tak dapat nak maintain ereksi tu kan. Secara secara anatominya apa yang berlaku sebenarnya? Untuk ereksi. Yang tiba-tiba dia boleh kendur balik tu. Yang dia boleh pancut tu. Faham tak maksud I? I nak kaitkan. Cuba tunjuk. Cuba lukis. Kau nak cakap apa? I tahu macam mana mekanisme erection tu boleh berlaku. Jadi dah erect kan. Lepas tu dia kan macam nak tutup kan. Bila saluran dah dilate, saluran tu masuk. Lepas tu dia macam ada, dia macam berinjap. Kan. So macam mana tiba-tiba boleh kendur tu tiba-tiba waktu tengah. Ini dah ED dah. ED maksud ED mana darah tu patah balik. Lepas pancut pun kita kendur kan. Betul. So lepas pancut. Macam mana dia boleh kendur lepas pancut? Okay, bila dia dah pancut tu, dah ada perubahan kimia dalam badan lah. So, tisu-tisu dalam zakar tu yang dah penuh dengan darah, bila lepas dia pancut, dia akan jadi kempis. Dia macam sponge. Dia akan kempis. So, darah tu balik kepada jantung. So, tu yang dia jadi kendur. Dah habis pakai, patah balik lah. Sebab tu lah juga kemut tu boleh membantu juga sebab nak bantu injap tu
menguatkan lagi satu kan kita ada muscle yang memegang kita punya batang zakar tu. Kita boleh naik-naikkan dia tu. Cuba try kemut situ. Naik kan, ada gerak. Kalau tergerak itulah yang kita nak masukkan. So dia boleh. Berapa kali exercise tu nak buat? Ikut sekali. Ikut sekerap mana yang boleh. Ada orang buat kejap je tak tahan lepas. Buat 10 minit setiap hari pun okey cukup. Okey, faham. So ingat kemutan tu apabila bersama. Faham tak sekarang? Aplikasikan dia masa bersama. Kau kena kemut. Kau tak faham, aku lukis pula kau. Tak, sekarang ni kita kena bagi tahu penonton tau. Sebab I rasa macam you cakap tadi, tabu kan benda-benda semua kan. So kita kena bagi tahu orang macam mana dia nak tahu bila dia perlu jumpa doktor. Tahap mana ke sampai-sampai dah tak boleh nak selamatkan lagi dah, dik. Okey, PE ni tak adalah masalah macam tak boleh nak diselamatkan tu, tak ada. Kita boleh menolong, tak kisah bila dia datang jumpa pun tak kisah. Tapi asalkan dia datang dan dia dapatkan pastilah. PE asalnya PE patut akhirnya jadi ED. Ada? Maksudnya macam tu lah maksud mana? Maksud I janganlah sampai dah teruk sangat. Okay. So bilanya kita nak back to basic lah. Bila dah tak boleh dua-dua tu awal sangat climax, 2-3 kali celup, tu tak bila dah ada perubahan dalam bilik. Makin lama makin teruk, bila bersama tu dah ada perubahan, dah tak macam dulu. Pergi jumpa doktor. Pergilah jumpa doktor. Sian dekat pasangan tu. Dia orang boleh pergi jumpa doktor mana-mana je ke? Tak. Kan aku jumpa orang doktor. Doktor betul lah. Kita orang kat sini untuk apa ni sebenarnya? Sebab doktor betul lah. Doktor lelaki lah. Kalau kau pergi doktor perempuan, dia pun macam tak tahu. Masalah Mungkin lelaki jumpa doktor keluarga, klinik kan ada family clinic. Tak ada masalah. Jumpa doktor keluarga ke siapa-siapa pun, at least dalam dunia medical ni ada orang yang akan kenal, yang boleh rujuk pergi mana. Dia tahulah. Kalau dia tak tahu dia rujuk lah. Kalau dia tahu dia rujuk lah. Lah risau je kau pergi klinik yang senior sangat kan, 20 tahun dia jumpa demam, pening, batuk. Dia hari ni macam awal. Dia pun macam awal. Member dah tak tahu benda. Member 20 tahun lepas dah. Member pun keras pun tak dah. Saya pun mengalami masalah yang sama juga. Saya pun sama. Terima tu. Reda macam. Tapi boleh je lah pergi, dia tahu dekat refer Dia akan refer. Selalunya akan refer lah. Okay. Tapi kalau you ada duit lebih, pergilah swasta. Swasta boleh senang-senang je kan, terus pergi kan. Better lah daripada korang ambil ubat yang tak tentu online, yang tak tahu okey ke tak keberkesanan. Jangan suka-suka ambil ubat lah. Itu yang satu. Pesanan untuk masyarakat di luar sana, jangan ambil ubat sesuka hati. Terutamanya yang dijual di Facebook. Banyak ke orang jual? Banyak. Ada tak orang yang datang kat klinik you all setelah tumpas ataupun setelah di scam, setelah dah teruk, yang pakai sampai melecur-lecur, yang pakai sampai bengkak macam dia kalau letak kat sini, dek. Dia orang tak perasan ni banyak yang ubat yang dia beli dekat farmasi, dekat Facebook. Itulah masalahnya. Tahu tak kenapa dia beli kat online? Sebab tabu je lah. Bukan tabu lah, betul. Sebab takut. Tapi dia tak perasan ubat-ubat ni semuanya nanti bila dah ada banyak yang dah kena tarik balik oleh KKM, oleh kerajaan. Sebab kandungan ubat yang tak betul. Dia market sebagai suplemen. Katanya menolong, tapi kandungannya sebenarnya ubat. Dan tak ada regulation. Ini ke local product ke? Ada ke? Macam-macam. Banyak-macam lah. Kalau you tengok kat Shopee pun ada, nama je lain, tapi semua bahan kandungan yang sama. Give me one drug yang boleh buat kau keras 24 jam. Banyak je kan. Herbal mana ada. Kalau ada memang dah kaya dah. Herbal tu dah dipotong semua. Betul. Dia mesti campur-campur lah benda ni. Drug banyak je benda macam tu. So kalau dia kata saya datang 24 jam keras tak turun. Ada kes tu. Dia kata makan ubat herbal je. Mana ada ubat-ubat tu dah kecemasan. Ada 24 jam tak turun. Maksudnya tak perlu arousal, memang stay macam tu je. Makan ubat tu keras je. Tu kena buat apa? Kalau dia dah lebih 2 jam, dia dah jadi kecemasan. Kena bawa pergi hospital kecemasan sebab takut darah dah clot dekat dalam. Dah tersumbat lah. Dah tersumbat, salur darah dia tersumbat. Dia kena okay. Janganlah, tak payahlah. Grafik sangat. Tak payahlah korang pergi beli online So doktor tadi cakap, dia kata kalau korang rasa dah macam tak hubungan tu dah tak sama lah. Dah tak sama tu, pergi jumpa doktor. So first step, kalau you jumpa orang yang mengadu isu benda-benda macam ni, apa yang you buat dulu? Okay, so ke terus kau bagi renjatan? Tak, renjatan. Dia pun terkejut. Kita pun terkejut. Kita pun terkejut. Tak lah. Okay, so of course first kita nak kena tahulah pesakit tu ada masalah kesihatan apa, lain-lain, kecil manis ke, dah tinggi ke, kawalan masalah tu macam mana, hormon lelaki dia macam mana. Lepas tu ada berapa benda yang kita nak tanya juga, nak tahu kalau selain daripada masalah mati pucuk dengan pancak awal ni, dia ada masalah-masalah lain tak, rasa penat ke, berat badan semakin naik ke, stres ke, so semua tu baru dapat kita zoom in on satu faktor lah, apa yang mungkin paling
faktor utama yang menyebabkan masalah ni. Dan kita rawat yang tu. Andai kata tak ada lah benda-benda tu sihat. Contohnya Maknul lah kan, sihat semua elok kan. So tak ada juga masalah. Kenapa ada masalah PE juga kalau benda-benda lain tu tak ada? Kadang-kadang memang sensitif dekat situ. Sensitivity is one of the thing yang common sangat. Maksudnya dia cepat ni. Dia cepat ngilu lah. Terlebih sikit. Ada orang kalau yang tu tak ada ubat lah, tak sampai selamatkan lah. Apa dia? Tak ada, kalau macam tu tak dapat diselamatkan lah. Okay, sensitivity ni contohnya kalau pergi dentist kan, dia sakit gigi. Gigi kita macam sensitif kan, dapat that shock semua tu. Doktor akan buang ke gusi gigi semua tu? Tak kan? Tak. Dia suruh buat apa? Tak tahu. Tukar buat gigi. Pakailah ubat gigi yang Sensodyne tu to reduce the sensitivity. Okay, dia ada that numbing effect. Same goes to our penis. Kalau dia sensitif, ada orang sensitif, ada orang tak. Kan? So how to reduce the sensitivity lah dengan pakai topical cream lah. And ada cream macam kebas-kebas. Ada kebas sikit semua tu. Dan yang paling utama sekali is you have to get used to the sensitivity. Kena biasakan. Sebab tu kadang-kadang ubat gigi yang sensitif, dia bukan hilangkan rasa sensitif tu, tapi dia kurangkan rasa dan kita dah terbiasa sampai betul dah tak ada. Sebab tu krim kebas. Nanti kan kebas sangat kan tak rasa apa pula. Janganlah kau selik semua satu botol. Celup pula nanti kan. Jangan. Kau tak sikit je biasanya. Tapi memang rasa dia macam reducekan rasa sensitivity. Reduce sensitivity and then you'll get used to it by time. That is one of the treatment jugalah. Dan dia bukannya sapu bukannya sapu 24 jam, tak ada. Dia sapu bila perlu saja. Dia macam-macam lah tengok produk ni. Aku tengok spray lah, apa benda lah. Macam, tapi kalau macam yang betul-betul, yang legit punya, dia dalam bentuk apa? Dia kandungan yang sama. Gel, ada yang spray, ada yang gel. Tisu lah, apa lah bagai. Dia boleh dalam apa-apa bahan, format pun boleh. Dia nak tisu ke, tapi dia punya kekuatan prinsipal dia sama lah. Kita dia nak kurangkan rasa ngilu tu. Bukannya hilangkan terus, nak kurangkan. So you need the right product for that lah. Tapi bukanlah boleh beli benda-benda tu kat Shopee ada ke? Banyak. Tapi jangan beli kat Shopee lah. Jangan. Tu yang datang, passion datang tu, kenapa dah merah sangat ni, macam melecur pun ada. Dia adalah luka disebabkan krim-krim, spray macam tu pun ada je. Dan you kena faham, selagi you tak pernah pakai, ada risiko you allergic. Betul. So selalunya kalau mungkin you pernah terdedah terhadap bahan tu lah. Betul. Lepas tu dia apa? Kudis. Tu macam dia cakap tadi, yang terlecur, terbakar, semua tu selalu je jadi luka. Allergic boleh sampai menyebabkan hilang. Bukan, meninggal pun boleh. Serius ah? Ya, sebab allergic. Oh yelah, anaphylactic shock. Anaphylactic shock, betul. Shock tu pun ada je. Banyak patient datang kita orang bagi satu beg ubat, dia pakai ni. Berkesan tak? Tak. Sebab memang nak cuba semua benda, mana yang jalan lah. Biasanya kita macam tu. So bila jumpa doktor, rupa-rupanya memang dia kencing manis, memang kurang dah rasa kat bawah tu. Keras pun tak okey. Apatah lagi nak bagi pancut. Itulah lain masalah dah. Sebab yang tu disebabkan oleh kencing manis dia tu, saraf dah rosak. So sebab tu kalau kencing manis sebab saraf lah. So we have to see the doctor and biar doktor tahu apa the real problem dulu sebelum kau beli produk ni. Membazir duit semua tu je. So orang malu jumpa doktor, tu yang masalahnya. Faktor macam berat badan ada tak? Menyumbang tak? Menyumbang sangat. Obesity is not a issue. Obesity is a big issue. It's a disease. It's a penyakit. Okay, sebab bila seorang tu obese, okay, dia boleh dapat lebih banyak masalah yang sepatutnya mungkin kalau dia tak obese dia tak dapat pun sebenarnya. Contoh, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, masalah hormon, jangkitan kuman, semua risiko lebih tinggi dapat semua ni. Cuma disebabkan dia obese. Dan bila dia kurangkan berat badan, okay, at least 6% daripada berat badan yang disedia ada tu, dia akan dapat perubahan yang sangat-sangat besar. Ibu penyakit lah sebenarnya. Dia jadi ibu kepada induk penyakit. So maksudnya banyak lah juga orang yang ada masalah PE dengan ED ni, punca dia kegemukan ataupun obesity lah. Kerap sangat. So kita suruh dia turunkan berat badan dulu dan kita tengok macam mana. Macam tu lah. Betul. Kurang. Lepas tu dari segi hormon pula ada tak? Ada. Banyak. So contoh macam saya tadi, masalah hormon lelaki kan. Ada tak orang tu macam luaran dia? Sado. Very berbulu kan, tegap, tapi hormon, ada problem hormon. Ada. Boleh jadi. And then teruskan, apakah berkaitan hormon dengan masalah? So kalau hormon lelaki selalunya orang kaitkan dengan testosteron. Tapi testosteron tak semestinya testosteron sahajalah. Dia ada banyak lagi hormon yang kita kena tengok. So thyroid,
kesuburan. So macam beberapa lagi hormon testosteron, salah satunya ialah testosteron lah, lepas tu ada estrogen dan sebagainya. Alright, so kalau kita nak bincang tentang ni, okay, contoh katakanlah dua orang bersakit, okay, seorang sadar, seorang lagi obese, okay. Tengok darah, dua-dua ada testosteron yang kurang. Okay, tapi kenapa dia testosteron kurang? Boleh ada dua-dua faktor sebab yang berlainan. Orang yang obese, testosteron dia kurang sebab lebih banyak testosteron. Mungkin testosteron dia normal sebenarnya, tapi lebih banyak testosteron tu ditukarkan kepada estrogen oleh lemak dia. Hormon perempuan. Estrogen tu hormon perempuan. Right. Okay, tapi sebab dia berlemak, sebab dia banyak kandungan lemak dia tinggi. Okay. Dia convert. Dia akan convert testosteron kepada estrogen. Okay. Dengan seorang lagi yang sadar, tapi testosteron dia kurang. Tak boleh ke kalau macam sadar mestilah testosteron dia tinggi, mesti ada kemungkinan kan? ada kemungkinan dia bodybuilder. Dia ambil testosteron yang sintetik, yang suplemen testosteron ke suntik ke apa kan. So bila dia ambil testosteron dalam darah tinggi. Tapi sebab yang luaran tu yang disuntik sebab dia suntik daripada luar. Mula-mulanya tinggi, tapi lama-kelamaan badan dia tak boleh nak produce testosteron yang sama. Sebab dia macam ni lah. Luaran. Dia macam ni. Kalau saya nak bagi perumpamaan lah kan. Kalau I kerja sekarang ni, I dapat gaji this much lah. Lepas tu tiba-tiba ada seorang datang, dia kata you kerja macam biasa, tapi setiap bulan I akan bagi you 5 kali ganda. Rasa-rasa lepas 5 bulan tu I nak kerja lagi tak? Yelah. I tak nak kerja kan? Itulah masalah. Kalau aku tak nak kerja kan, chill. Maksudnya dia dah terbiasa menerima yang sampai external dia punya. Dia dah tak nak produce dah. Bila you stop, dia dah tak tahu nak produce balik dah. Betul. Habis macam mana nak tackle benda tu? Itu yang jadi masalahnya. Itu yang kena rawat. Itu yang orang sado cucuk selalu sendiri tanpa kawal. Kalau macam tu kan, kalau kita contoh kalau orang tu dia cucuk lah, dia ambil hormon testosteron luaran lah. Kalau kita buat blood test dia, blood test dia akan capture yang kita buat ke ataupun yang luar tu. So dia bergantung pada bila dia cucuk. Itu satu. Timing. Kalau timing dia important lah. Kalau contoh dia dan juga type of testosterone ke kita yang dicucuk. Free PSA lah apalah makna. So PSA lain tu. But the idea is you nak tengok testosterone level. Free testosterone free testosterone boleh, total testosterone boleh, tapi yang pentingnya timing tu lah. Timing ketika bila you ambil yang luar tu. Betul. Even orang yang normal pun testosteron, katakan testosteron ni normal lah kan. Tapi kalau kita ambil darah tu belah petang, dia akan turun sedikit. You akan dapat bacaan yang tak betul. Sebab testosteron ni pun dia ada timing dia. Dia paling tinggi waktu pagi. Dia mencanak-canak tengah pagi tu kan. Sebab tu kita ada morning erection. Kita tak ada night erection, evening erection kan. Kita morning kan. Morning erection, morning wood kan. Kita panggil morning wood kan. Sebab time tu hormon tu keluar lah. Maksudnya banyak angle jugalah kita nak kena tengok kan. Untuk kita lelaki banyak sebenarnya. Sebelum kita nak settlekan pre-ejaculation tu kan. Betul tak? Masalah pre-ejaculation je. Tapi kalau ubat dia bagi ubat apa sebenarnya? Ubat ED. Untuk apa? Untuk panca awal. Sama ke ubat ED dengan ubat pre-ejaculation? Kalau punca masalahnya ED, then of course kita kena, macam saya kata tadi, kena rawat ED dulu. Kalau dia bukan ED? Kalau dia bukan ED, then kita kena siasat. Kita kena siasat lah apa punca, macam masalah hormon, obesity. And then we can go for medication one hour before sex tu boleh bagi, ataupun the topical cream. Itu paling yang kebas lah. Itu paling senang lah. Ataupun yang paling baik adalah Kegel therapy tu. Itu memang dia bagi kuat, kemutan lagi bagus, and then dia tackles you punya masalah panca awal dengan lebih baik lah. It's very very non-invasive. And Kegel pun sebenarnya kalau contoh pesakit yang dapat PE ni disebabkan oleh pembedahan pada kawasan pinggul. Contohlah dia buang prostat, ataupun dia accident ke patah tulang pinggul ke apa kan. Kalau ada pembedahan yang dibuatkan, otot pinggul tu jadi lemah. So dekat situ dia boleh ada antara simptom kelemahan otot pinggul itu adalah PE panca awal. Oh ya. So dekat situ Kegel menolong lah, sebab kita nak kuatkan balik otot pinggul tu. Sebab tu Kegel tu penting sebenarnya. Tapi Kegel sekarang dah ada kursi kursi yang special itulah. Saya dah ternampak. Ada? Ni bagus kursi tu. So dia akan kemut lepas bawah tu. Kau ni kemut pun nak kursi kemut kan? Tak cakap betul. Kursi tu buat apa? Kemut lepas tu lah. Dalam 30 minit. Dia ada elektrik ke? Dia you dapat hasil Kegel yang tangan bagus. Kita panggil dia pakai electric shock wave. EM. Electromagnetic. Pernah ni tahu mesin MRI?
magnetic resonance. So teknologi yang sama. Dia gunakan imbasan sinaran elektromagnetik. Dia akan merangsang otot pinggul tu untuk kembang kecut. Itulah. So dia akan kita rasa benda kita buat pun kita tak buat. Tak buat, duduk atas situ saja. Kemut lepas. Try lah. Ada kat Shopee ke? Shopee. Kat Shopee ada, tapi betul ke tak tahu betul. lah. Dia bakar untuk kau tak tahu. Dia buat kat lubang je mungkin. Dia tak sampai ke dalam. Tak kemut tapi lain. benda tu biasanya, benda macam tu biasanya memang rawatan di klinik lah, di klinik lah. So ada lah rawatan Ada. situ. So maksudnya dia macam appointment, dia datang kau duduk kat situ sekejap. Duduk setengah jam. Kau dapatlah hasil 12,000 Kegel of exercise dalam setengah jam. Kelebihan dia berbanding dengan Kegel biasa. Okay. Bila you buat senaman Kegel sendiri lah kan, tak tentu lagi you boleh kemut semua otot pinggul. Ada beberapa otot pinggul kan kalau kita tak aktif, kita tak activate, kita tak tahu nak activate otot tu, kita tak exercise otot tu pun. Dan satu lagi, bila kau rasa macam tapi sebenarnya kau kemut kat bunga je. Ini aku nak kemut nak berak ke apa ni? Itu lain tau. Keberkesanan dia pun lain. Member buasir macam mana dia nak keluar masuk je. Itu satu. Lepas tu inilah berapa kali you dapat kemut dalam sehari. Betul. Tak tentu lagi 12,000 kali boleh ke? Betul. Dalam sehari. Mampulah 12 kali. Betul dah. Ni shortcut dia lah. So kalau macam contoh, kalau you all tengok kan, kalau betul-betul orang macam follow benda tu, dia orang akan dapatlah balik. Dia akan pulih balik kekuatan keadaan asal tu. Kemutan tu balik. Provided dia kena follow lah apa yang provided satu dia kena follow. Second thing, provided dia kena faham punca masalah dia sebenarnya apa. Root cause dia apa. Contoh kalau seorang tu dia ada ED, dia ada mati pucuk dan ada pancuk awal. Dia datang nak bincang tentang pancuk awal, tapi kita siasat bincang-bincang dapat tahu dia ada masalah mati pucuk. Kita rawat yang mati pucuk dulu. Itu jangan nak rawat terus. Kalau boleh je tunggu dan tengok. Settle obesity dulu. Kalau kerja mana lama lah juga rawatan dia. Betul. Kalau boleh buat hand in hand lagi bagus lah. Takkan kau nak tunggu setahun baru kau nak treat kau punya pancuk awal kan, bila dia nak bersamanya. Betul juga. Maksudnya kita rawat dua-dua. Tapi yang pentingnya pesakit kena faham lah masalah punca masalah dia tu apa. So expectation dia kita dapat manage lah. So dia bukan macam saya obese tapi saya nak rawat mati pucuk saya sekarang juga. Tak boleh. Itu kan magic je. Itu bukan magic. Bukan magician. Itu satu lagi. So, maksudnya kalau kita tengok di luaran ni, nampak daripada orang luar ni, kita nampak macam tak ada problem je kan. Rupanya kalau you boleh bagi macam sikit, macam fraction lah, in 10 setiap 10 lelaki you ada tak? Ada tak orang premature ejaculation? Berbanding dengan masalah mati pucuk ni, kita selalu bincang banyak pasal mati pucuk kan. Tapi sebenarnya masalah seksual yang paling prevalent, yang paling lazim di dunia ni ialah PE sebenarnya, premature ejaculation. Tapi the advantage is dia tak mengganggu semua orang. So bukan semua yang perlukan rawatan. Macam saya kata tadi lah, kalau dia tak mengganggu, ada orang yang okey je, celup 2 kali dia pancuk, dia okey je. 2 minit layan. Okey je. Banyak kali je nak buat. So sebenarnya PE lebih banyak daripada ED sebenarnya. Betul. So ada antara kita ni sebenarnya Arif. Kita jeling je Kau jeling obesity tu, kau judge dia kan. Ada benda lagi yang kita nak discuss, tapi kita tak cukup masa. Nanti kita jumpa lagi selepas ni. Jangan lupa komen, like and share. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.